Sudah masuk dah. Okey. So terima kasih kepada Encik Abdul Aziz dan juga Puan Nazrina untuk pagi ini. Bagi anda bertiga, ini saya briefing sikitlah sebelum anda mulakan pembentangan. Anda diberikan masa 15 minit sahaja untuk membentang dan 5 minit lagi akan digunakan untuk sesi soal dan jawab. Jadi anda tidak dibenarkan untuk turn off awak punya kamera. Sila turn on semua. Kalau tak saya minta Encik Aziz dengan Puan Nazrina buang markah awak. Okey, sila turn off. Sila turn off. Sila turn on kamera. Hanya dibenarkan untuk turn. Graphene, tolong turn off you punya mic. Okey. Okey. Mic tu hanya dibenarkan untuk turn on apabila anda nak bercakap sahaja. Okey, kamera yang tidak dibenarkan untuk turn off. Mic boleh, tapi boleh turn on untuk bercakap, untuk you pembentang ke apa nanti. Okey? Okey, madam. Okey, so dengan ini saya serahkan kepada Encik Aziz dan Puan Nazrina lah untuk menilai mereka bertiga. Dipersilakan. Okey, cepat sikit. Awak ada 15 minit je. Adik kumpulan, boleh dengar suara saya? Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Sir Aziz, Madam Nazrina dan Madam Aisyah. Dapat dengar suara saya? Ya, dengar. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk projek kami yang bertajuk Pet Feeder. Okey, kebanyakan daripada kita ada haiwan peliharaan di rumah. So, untuk menjaga haiwan peliharaan, kita harus menjaga kebajikan mereka, terutamanya jadual makan mereka. Jadi kami mencipta pet feeder ini untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang akan kami bentangkan sebentar nanti. Okey. Ini adalah grup member saya, Zulfadli Taufik, diri saya sendiri, Nur Ismailiza dan Graphene Luar. First problem statement is lack of time management. Most of people do not have time to feed their pets. This is because they are too busy with work. Terlampau busy dengan daily routine, terlampau busy dengan kerja lain dekat rumah sampai mereka lupa untuk memberi makan haiwan peliharaan mereka. The second problem statement akan dibentangkan oleh Zulfadli Taufik. Okey. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Luar boleh nextkan kita punya presentation. So the second one is for problem statement is less organized life. So the point is people will forget about other things like take care of the pets. So kita sentiasa sibuk di zaman PKP sekarang ini. So kami mencipta satu pet feeder ini untuk mengurangkan masalah puan dan tuan. So seterusnya saya akan bagi kepada Cik Graphene Luar untuk explainkan ketiga problem statement yang ketiga. Yang seterusnya adalah automatic
pet feeder in the market are too expensive. The point is the price of pet feeder on e-commerce platform has reached 300 ringgit and above to 500 ringgit and above. Seperti yang kita tahu, harga automatic pet feeder di pasaran, contoh Lazada dan Shopee, sangatlah mahal. Seperti yang tertera di screen sekarang, itu 634 ringgit. Jadi pengguna yang ada hewan peliharaan berminat nak beli di pasaran, tapi dengan mengetahui harga yang terlampau mahal, niat terbantu. Jadi mereka tak berminat hanya disebabkan harga yang terlampau mahal. The first objective of our project is to be presented by Taufik. So welcome back to me. So the first one for the objectives is to develop an automatic pet feeder system. So the point is an automatic pet feeder is provide for feeding pets predetermined quantity of foods of predetermined times while the owner is absent. So apa yang tertaluk pada poin saya di sini, kita membuat satu automatic pet feeder menggunakan chip Arduino dengan DS3231. So dalam short phone RTC. So kita akan meletakkan satu makanan haiwan ke dalam satu bowl dan ia akan menggunakan satu sistem, and sistem tersebut akan di-explain oleh orang presentation seterusnya. So saya akan beri kepada presentation seterusnya, Nur Ismailiza. Okay, thank you. The second objective is to build a pet feeder by using Arduino and DS3231 RTC model. Building an Arduino-based automatic pet feeder which can automatically serve food to the pets timely. DS3231 RTC real-time clock model which used to set time and date. Arduino ialah microcontroller to control the mechanism and to operate the system with given time. Dalam arti kata lain, Arduino ni akan kami programkan untuk membuat komponen lain yang terdapat pada mesin tersebut berfungsi. The next objective will be presented by me. Yang seterusnya, time saving. The point is, people are busy working, business trip or vacation and so on. With this busyness, they have no time to feed their pets at home. Seperti yang kita tahu sekarang, kita busy dengan bekerja, pergi business trip, vacation. Jadi hewan peliharaan kita akan tinggal ke rumah, takkan nak bawa keluar kan. Dengan adanya pet feeder, masa kita akan dapat dijimatkan. Macam contoh, kita pergi bekerja dari pukul 8 balik pukul 5 petang. Confirm kita akan mandi, makan, lepas tu teteh, tak ada masa nak beri hewan peliharaan kita makan. Jadi dengan adanya pet feeder ni dapat ringankan sikit beban, lepas tu dapat save masa. Masa kita tak akan terbuang dengan beri hewan peliharaan kita makan. Sebab adanya mesin ni, kita just tekan, just fungsikan je. Dapat dengan adanya mesin ni, so output akan keluar. Itu makanan hewan peliharaan kita tadi. Yang seterusnya, to produce an affordable pet feeder. By producing an affordable pet feeder is able to save money without incurring a lot of cost. Seperti yang saya katakan tadi, automatic pet feeder di pasaran agak mahal. So dengan menghasilkan pet feeder yang dengan harga yang berpatutan, maka akan jimatlah duit tanpa menggunakan kos yang banyak.
Okay, the scope for our project ada dua, system scope and user scope. For the system scope, sistemnya ada DC 3231 RTC model, which used to set time and date on which your pets should be given food. Ada LCD untuk display masa dan tarikh. Ada servo motor untuk membuat mesin tersebut bergerak supaya makanan dapat di-drop jatuh ke dalam kontainer yang disediakan. Ada keypad 4x4 matrix untuk manually set the time for the feeding pets. Yang seterusnya user scope, suitable for user who have pets at home. The user will set the time manually according to their pet's eating schedule by using the 4x4 matrix keypad. Maksudnya kat sini, pengguna akan men-set masa dan tarikh untuk mengikut schedule makan hewan peliharaan dengan mengklik button pada 4x4 matrix keypad. Contoh kita set pada pukul 4 pada tarikh hari ini, makanan tersebut ataupun output tersebut akan keluar mengikut masa dan tarikh yang telah kita tetapkan. Okey, masa ada 5 minit lagi ya. Okay, sir. Topik. Okay, Assalamualaikum balik. So this is the project significant. So there are 2 points. Saya akan lanjutkan saya punya presentation. Benefits to the animal lover who cannot afford expensive pet feeder, and the second one is this project could provide solutions for those people who have pets at home but does not have time to feed their pets because they are too busy with daily routine. So this project significant, apa yang saya boleh cakap tentang bahawa kita mampu memprovide ataupun kita mampu menghasilkan satu projek yang boleh mengurangkan seperti yang apa Encik Isma dan Encik Luai yang telah mention sebelum ini, kita dapat mengurangkan beban tuan punya haiwan peliharaan untuk mengurangkan beban mereka sekiranya mereka terlalu penat ataupun mereka terlalu sibuk dengan alam pekerjaan mereka. So di sinilah kami menghasilkan satu projek tersebut, dan kos untuk menghasilkan projek tersebut tidak mahal dan tidak juga murah. Dan ia berpatutan daripada harga yang dijual di dalam Shopee ataupun Lazada dengan harga 300, 500 ke atas, belum termasuk dia punya shipping. So di sini saya ingin menunjukkan satu projek yang sangat-sangat luar biasa untuk puan dan tuan. So seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya untuk present. Okay. Kajian yang telah kami lakukan untuk projek kami ada 3. So, the first kajian adalah tentang pet feeder yang direka menggunakan Arduino. Ada pet feeder yang direka menggunakan Arduino, ada yang pakai sensor untuk mengesan pergerakan hewan. Ada yang menggunakan buzzer, yang menggunakan bunyi, ada yang menggunakan mobile apps dan Google untuk membuatkan pet feeder tersebut berfungsi. Yang seterusnya, Smart Automatic Pet Feeder with APP Control and Wide Angle HD and Night Vision Camera Pocket Dogs. That Automatic Pet Feeder with Camera 1.0P with 1 year Malaysia warranty. Kami telah mengkaji yang 2 pet feeder ini menggunakan kamera, wifi, connection, voice recorder dan sensor. Pet feeder yang kami hasilkan ini tidak menggunakan tersebut. Ini antara kajian yang telah kami lakukan pada e-commerce yang terdapat di Malaysia, Lazada, Shopee. Okay. Yang seterusnya metodologi. Kami telah menggunakan agile metodologi, di mana agile metodologi ini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan waterfall metodologi.
Metodologi dia akan mengikut fasa dari fasa 1 sampai fasa 5. Dia ada terbagi kepada 5 fasa: planning, design, build, testing, dan review. Yang pertama, planning. This phase will discuss about the component required that is used to build automatic pet feeder. Planning ni dia macam kita nak buat pet feeder tu pakai apa? Guna komponen apa? Yang selepas kita plan nak pakai komponen apa bina pet feeder ni, kita akan pergi ke fasa yang seterusnya, iaitu design. Design this project based on the search result that suits the convenience of user. Kita akan design pet feeder berdasarkan kesesuaian dan macam contoh macam mana reka bentuk dia, size dia. Selepas phase kedua, kita akan pergi ke phase ketiga, iaitu building, membina. Kita akan membina projek tersebut berdasarkan desain yang telah kita lakukan pada phase kedua. Phase yang seterusnya ialah testing. Selepas kita membina projek tersebut ataupun mesin tersebut, kita akan mengetes sama ada ia berfungsi dengan baik according to the objective yang telah kami terangkan tadi. Dan yang seterusnya adalah review. Kami akan present projek tersebut di hadapan user, dan user boleh mengetes ataupun menilai projek tersebut sama ada ia baik ataupun tidak. So di sini kita dapat melihat itu reference that we provide ataupun kita mendapat maklumat daripada inilah contoh-contoh tempat maklumat kami dapat. So seterusnya, so di sini kita boleh lihat ada salah satu Gantt chart seperti yang anda lihat ataupun puan madam melihat. Ini adalah tempoh-tempoh hari kami melakukan atau melaksanakan projek kami dari hari pertama hingga ke hari terakhir. Seterusnya. Okey, yang ini merupakan cost planning, mana kami menggunakan beberapa komponen: Arduino Uno, sebuah motor, breadboard, jumper wire, resistance, switch button, 4x4 keypad, metric button, Arduino serial, ES3231, A224C32, dan laptop. Jika ditolak dengan harga laptop, semua berjumlah RM90 40 kos yang kami pakai. So yang ini adalah yang terakhir, conclusion. So there are 3 men. The goal is to define our automatic pet feeder. The second one is originally the feeder component should be able to operate independently to the remote. And the last one is the design of dispensing that will build mass less, prone to jamming and physically more steady. So our main goal adalah untuk menghasilkan automatic pet feeder sendiri supaya kita dapat mengakses ataupun meletakkan satu masa, satu tarikh untuk melakukan ataupun untuk Arduino Uno tadi melakukan atau melaksanakan satu perjalanan yang sangat-sangat smooth untuk melakukan pet feeder atau memberi makanan kepada haiwan-haiwan peliharaan kita. So di sini saya akhiri presentation saya dan kawan-kawan saya dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Thank you. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, tahniah kumpulan anda kerana telah selesai membentangkan proposal projek anda. Sebelum tu saya nak sentuh berkaitan dengan objektif. Boleh? Boleh tak awak buka slide objektif?
Nak list out awak punya objektif. Ada berapa semua objektif? Ada 3. Ada empat. Ada 4. Sorry, maaf. Okey, yang pertama? Yang To pertama develop is, an integrated system. Lagi? yang kedua is to build a pet feeder by using Arduino and BS321. Okey, lihat objektif pertama dan objektif kedua ini dia macam sama tau. Sebab awak nak hasilkan automatic using that Arduino kan? Betul. Okey, kenapa tak sekalikan sahaja? Sebab kami ingin macam saya cakap, memudahkan panel ataupun untuk memahami apa yang kami mahukan. Tapi Kami- saya punya saranan lah, sebab awak punya projek nak hasilkan automatic, so objektif awak untuk hasilkan automatic pet feeder, mentionkan sekali menggunakan Arduino lah. Tapi ikut kesesuaian. Okey, objektif yang ketiga, Time saving. Time saving. time saving. Yang seterusnya, To produce an affordable pet feeder. affordable. Pet feeder. Okey. Apa yang saya concern dekat sini, adakah pet feeder yang awak rancang untuk hasilkan ini akan boleh user adjust appropriate portion of food ke? Maksudnya kuantiti dia. Adjust. Dapat Dapat, madam. Dapat. Sebab kami Dapat. dapat. Sebab kami akan meletakkan satu macam mana masa supaya tempat memakan tadi tidak akan penuh ataupun tidak akan tumpah dari tempat bekas tersebut. Maksud awak setkan masa? Awak setkan masa lah, sebab kami tahu pukul berapa yang haiwan peliharaan kami akan makan. Okey. Sama expectation. Yang saya concern, sekiranya makanan tersebut dalam bowl tersebut tidak disentuh oleh haiwan, just in case, adakah awak fikir kebarangkalian makanan yang keluar, yang ikut time tu melimpah keluar daripada bowl? Mungkin awak boleh fikir buat sensor ke macam mana? So that's probability untuk berlaku lah. Oh, maksud madam macam dia ada rate sensor bagi paras Yes. makan. Oh. Sebab kita tak boleh jangka, mungkin ada masa pet tersebut tak makan makanan yang telah kita set automatic keluar kan, kan ikut kebarangkalian. timing. Yes, kalau sakit ke apa kan maksud madam macam tu. Yes. Oh. Sebab awak mengira menambah baik produk sedia ada, betul? Awak nak Betul. jadikan dia lebih Satu. baik daripada yang ada dekat pasaran. Ya, dan affordable, yang murah untuk user. Okey, adakah awak bina dia punya ni daripada asal ataupun awak buat macam mana? Dia punya setting macam mana, setting apa benda tu lah. So kami ada membuat benda yang mengikut benda yang asal, tetapi kos dia over budget kami. So Okey. ada yang kami menambah perbaikan sikit dengan ikut kemampuan kami. So seperti yang madam cakap tadi, kebarangkalian tentang tidak makan itu kami ada Ustaz, awak nak tetapi fikir apa kelebihan projek awak sebab benda tu memang dah sedia ada dekat market. so kira macam apa menarik perhatian user tadi kah? Yes, what's advantage? Sebab tu awak hasilkan this project kan. Sebab projek ni memang sudah sedia ada. Ada orang yang dah pernah buat. So kita nak fikir apa penambahbaikan yang kenapa awak buat projek ni? Sebab awak nak tambah baik produk yang sedia ada. So boleh fikirkanlah apa yang saya cadangkan. Okey, dekat references, pastikan awak ikut APA format Ya, kami menggunakan APA style. Are you sure? Yes. Yes, madam. So, Sekejap ya. Apa lagi yang saya set tadi? So feeding time dengan appropriate portion boleh disetting ataupun boleh ditukar oleh user?
just sekiranya haiwan peliharaan dia membesar, of course dia punya portion lebih banyak. Adakah user diberi peluang untuk edit atau edit setting macam mana? Ya, memang sebab setiap bulan user akan melakukan masa tersebut. Sekiranya kan haiwan peliharaan boleh hidup selama 10 ataupun 9 tahun. So, dalam tempoh tersebut, setiap bulan user akan menukar ataupun mengedit dia punya pakai control untuk masa dan kuantiti makanan nanti. Okay. Okay, check balik saya satu last yang terakhir. Check balik awak punya problem statement. Problem statement. Yang ini pertama madam, yang lack of time management untuk problem statement. Okay, yang kedua? Yang kedua, less organized time. Dan Okay, yang satu saya kata sama juga macam objektif, dia punya ayat tu lebih kurang sama. Yang ini pun sama, problem statement. Apa beza yang pertama dengan yang kedua? yang Perbezaan mereka. pertama ni dia more to urusan masa. Tapi yang pertama pengurusan mata. Dengan kehidupan daily routine seperti kita macam tak ada masa untuk bagi haiwan peliharaan makan. Then the second one ni dia more to macam more to Yang saya faham tu dia macam sama lah lebih kurang. Sebab dia apa-apa pun berkenaan dengan masa. Yang awak nak organize yang timing yang betul kan. Supaya awak boleh buat kerja sendiri tanpa hiraukan lagi nak bagi pets makan. Betul madam. Okay, so nanti sila cek balik lah. Saya rasa itu saja daripada saya. Last but not least, semoga kumpulan anda berjaya menyiapkan dia punya output lah ikut masa yang telah ditetapkan. InsyaAllah So saya madam. serahkan Cik Encik Sir Aziz ada apa-apa soalan? Ya, terima kasih madam kerana tunjuk ajar kepada kami. Okey, Assalamualaikum. Tahniah Waalaikumsalam. kerana dah berjaya present proposal awak. Okey, sila take note apa sahaja teguran daripada panel. Okey, untuk bahagian dokumentasi dan juga tadi ada berkaitan dengan sensor. Kalau kita sempat ada masa untuk masukkan sensor sekali. Okey, untuk mengukur paras makanan tu. Boleh? Tapi bahagian dokumentasi tu kena kemaskinilah. Bahagian problem statement, objektif, reference seperti mana yang telah ditegur tadi. Boleh. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi nanti. Saya serahkan kepada Puan Aisyah. Thank you sir, thank you Madam Nazrina. Hai, tunggu dulu sebelum Tok On keluar. Aziz, saya rasa Hello. dia ni grup Aziz ni boleh refer dengan Rohaya sebab Rohaya dulu kan buat pet feeder juga anak projek dia dulu. Oh ya, Oh, ada. Saya dah tanya dulu. So kena tengok perbandingan antara projek you dengan projek Cik Rohaya sebelum ni. Okay? Kalau boleh ditambah baik lah sebab yang projek Cik Rohaya tu dia buat yang saya rasa yang dia ada buat yang paling main function punya lah. Mungkin you boleh tambah baik lagi ataupun boleh buat lebih baik daripada yang sebelum lah. Sebab yang pet feeder ni kau tak silap Aziz. Yang Sam itulah yang dia orang bawa yang 5 grup kita bawa. Bukan 5 grup. Yang grup satu lagi. Sam satu lagi sebelum ni. Dia antara projek yang terbaik jugalah untuk peringkat JTMK waktu tu. Okey. Nanti saya rujuk kat sana lah. Okey. Puan Rohaya.
Puan, dia belum puan lagi Aziz, masih cik. Oh, ya, sorry. Miss Cik Raya. Rohaya. Alright. Ya. Okay, so itu sahaja. Thank you very much. Terima kasih kepada Puan Nazrina binti Bakar dan juga Encik Abdul Aziz dan juga awak bertiga. Best of luck sampai kita berjumpa lagi untuk 3 minggu atau 4 minggu akan datang untuk demonstration 1. Assalamualaikum dan selamat Okay. pagi. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Terima kasih, Madam. Okay, Dasa. sama. Thank you, Madam. Okay. Okay, Madam.